أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة صالحة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala bagi ruang dan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama untuk kita teruskan bacaan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala. Jadi pada pertemuan yang lepas kita sudah sebut berkaitan dengan anggota yang zahir. Yang pertama iaitu mata. Mata. Jadi sebelum ni Syekh Musannif pengarang kita telah sebut bahawasanya mata ni Allah Subhanahu wa taala buat dia untuk beberapa kegunaan, untuk beberapa tujuan. Ada yang pasang faedah mata dari sudut akhirat dan ada faedah mata dari sudut dunia. Jadi Allah Taala buat mata ni ada faedah dia, sama ada faedah dunia ataupun faedah akhirat. Tu. Jadi ini insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 7. Muka surat 7 atas tu dan firman-Nya Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan firman-Nya Allah Taala, firman Allah Taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surah Al-Ghafir ayat 19. Artinya, arti firman Allah, mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Khianat kha'inatal a'yun, khianat segala mata, mata yang khianat. Apa maksud kha'inatal a'yun? Mata yang khianat. Apa maksud mata yang khianat? Maksudnya mata yang bermaksiat kepada Allah. Allah Ta'ala mengetahui segala mata yang melakukan maksiat kepada Allah. Walaupun kita tengok belai-belai apa ni, tutup mata tak, lepas tu buka sikit. Ni nampak juga. Tu. Ataupun tutup berapa tutup ya. Tutup tapi nampak lagi ke bawah sikit. Tengok guna mata bermaksiat walaupun dengan sekecil-kecil sekalipun Allah Ta'ala maha mengetahui. Mata-mata yang khianat, yang ni khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada benda, kepada yang diharamkan. Mata curi-curi tengok, ngitam mata, tengok orang kita sedih balik, lepas orang tak nampak, curi tengok balik. Tu curi mata, curi tengok ni khianat. Tu panggil khianat. Yakni mata-mata yang bermaksiat kepada Allah walaupun dalam keadaan curi-curi tengok sekalipun. Allah Ta'ala tahu belaka. Dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan. Allah Ta'ala juga dia tahu
perkara yang mana disembunyikan di dalam hati. Cita-cita mengerjakan kejahatan, dalam hati tu duduk cita-cita, dalam hati dia tu duduk berkeinginan. Cita-cita ai berkeinginan, berhasrat mengerjakan kejahatan, Allah Ta'ala tahu. Dan cita-cita mengerjakan kebajikan, yang ini kebaikan, ihsan, Allah Ta'ala tahu juga. Dalam perut pedar kita tu, nak buat apa? Nak kena orang, nak berlazat-lazat dengan tengok dengan mata, tengok kepada perkara yang diharamkan. Itu semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Cita-cita hati kita, gapo kita kecek dalam hati ni, Allah Ta'ala tahu belaka. Begitu juga cita-cita yang baik, cita-cita kebajikan. Nak mari masjid, nak mari semaya subuh kat orang pula, nak tolong orang, nak masak lebih bagi kau jiran misalnya tak. Itu semua adalah cita-cita hati yang kebajikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha azaqahu Allah ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Allahu akbar. Nabi kata artinya bahawa sebenarnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan, itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Seumpama anak panah beracun daripada anak panah iblis. Tengok rasa dia tengok kepada keelokan tubuh daripada perempuan ni, itu adalah anak panah beracun daripada segala anak panah iblis, iaitu pada sangat segera membinasakan. Bila mana bahi tengok orang betina, dia bak tengok ni orang jatuh lebih pada orang perempuan. Bak nengok, bak ngitar. Sebab tu kita dengar cerita tak, ukah pokok dulu ukah pokok nak ngitar orang betina. Jadi orang jatuh tu lebih pada orang puan. Jaranglah kita dengar orang puan dan kita orang jatuh mandi, tak ada sebab Allah Ta'ala buat apa ni, orang puan ni comel-comel dengan muka dia comel pada muka kita, dengan rambutnya, dengan kulitnya comel dia belaka pada orang jatuh secara umum lah, secara umumnya. Kaki dia pun comel dah, kaki orang jatuh ni tak ada, pecah-pecah habis. Orang puan ni jaga tubuh dia comel-comel belaka. Jadi bila mana barang comel ni sedap kelih. Tak, barang sedap kelih. Jadi ujian kepada orang lelaki tengok orang puan tu lebih daripada ujian orang puan tengok orang lelaki. Orang puan dia kadang-kadang bahkan orang puan ni dia ada sifat malu. Dia mungkin nak tengok tapi bak malu tak tengok. Orang lelaki malu juga tapi kurang. Bak malu ni orang puan lebih lagi. Jadi sebab itulah Nabi kata dalam hadis ni, an-nazara ila mahasinil mar'ah, tengok kepada yang elok, tempat yang elok daripada tubuh orang puan tu adalah satu racun daripada anak panah iblis. Baik, maka barang siapa meninggalkan dia, yakni meninggalkan perkara yang haram tu, melihat kepada yang haram, nazar ila mahasinil mar'ah, melihat kepada yang elok pada tubuh orang puan tu, tinggal tak buat. Bapa tak buat tu sakit mata, tak jadi. Tak buat apa? Ya tahu tak apa nak nampak hari ni, batu tak tengok, tak jadi. Bapa tak tengok tu, tahu tak ada nitah. Tak nitah, tak jadi juga. Tak tengok tu, tinggalkan perkara tersebut kerana takut akan Allah. Bila mana dia menundukkan pandangan, dia tinggalkan daripada tengok kepada maksiat, tengok kepada perempuan yang diharamkan oleh Allah, nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat
yang menyukakan ia seorang akan ibadat. Masya-Allah Bila mana seseorang itu dia meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengharamkan tengok kepada wanita, dia pun menundukkan pandangan walaupun umumnya sedap gelih, tapi dia tahu Allah Ta'ala haram, Allah Ta'ala marah, takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia rasa manis, rasa sedap dalam buat ibadat. Allah Ta'ala akan bagi kepada dia rasa manis, sedap dalam semaya dia. Bila mana dia berzikir, rasa kemanisan dalam zikir dia. Bila mana dia buat ibadat, rasa manisnya dalam ibadat, hasil daripada dia tinggalkan maksiat yang dilakukan oleh mata. Dia memanglah sedap, tapi Allah Ta'ala haram ni. Sekali tengok, tunduk ke pandangan lalu. Tak tengok dah kali kedua. Tak berhenti tengok dah. Sebab apa? Takut kepada Allah. Nescaya Allah Ta'ala akan bagi kemanisan ibadat. Lepas tu Nabi kata, inna an-nazar ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Melihat kepada yang elok pada tubuh perempuan itu adalah anak panah beracun daripada anak panah iblis. Maka barang siapa yang meninggalkan tengok kepada yang elok pada tubuh wanita, maka Allah Ta'ala akan bagi rasa kepada dia, kecak kepada dia kemanisan dalam ibadat yang akan menyukakan hati dia. Jadi kita pun faham hadis ni. Daripada hadis ni kita faham bahawasanya sebenarnya yang menghalang kita daripada rasa manis dalam ibadat itu adalah kerana maksiat yang kita lakukan. Berasa tak ada apa satu semaya. Semaya jugalah, moga wajib, tak semaya berdosa, takut neraka. Tak. Tapi kalau tanya sungguh Allah tak ada berasa apa satu dari semaya. Akad takbir biasa je. Supaya tak akad takbir. Dah duduk luar semaya tu ingat kau Ta'ala dah. Dari semaya pun tu ingat kau Ta'ala juga. Allahu Akbar. Berasa tak ada berasa kau dekat, kau semaya, kau dekat, kau semaya, kau dekat dok. Bapa walaupun semaya bukan tak semaya, tapi lah gitulah. Tak ada berasa tambah takwa, tak ada berasa bertambah manisnya dalam ibadat. Bapa tu sebab tak jaga diri daripada maksiat, tak jaga mata daripada maksiat, tak jaga mata daripada melihat perkara yang haram. Habis itu. Jadi kalau kita nak supaya manis dalam ibadat, maka kena jaga mata jaga mata. Dia mata dia orang muda lah terutama sekalinya orang muda, dia mata dia pun tengah segar. Lu tengok jauh tu nampak jelas molek. Jadi duduk jauh tu boleh ngitat dah. Boleh sekadar dah. Tak kena nak tak nanti mari dekat. Jauh tu boleh ngitat dah, boleh tengok dah. Batu kena jagalah. Jaga mata, dari mata dia boleh bawa turun ke hati. Dari mata dia boleh turun ke hati. Bismillah. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Di hadis ini riwayat Imam Hakim, perawi asal dia, perawi tertinggi, perawi ala dia Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan menghukumkan ia Hakim akan sanadnya dengan sahih. Imam Hakim kata sahih sanad hadis ni. Inna nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adama hazzuhu minaz zina fal aynani tazniyan wa zinahuma an-nazaru wal yadani tazniyan wa zinahuma al-batshu wa rijlani tazniyan wa zinahuma al-mashyu wal famu yuzni wa zinahu at-taqbil
wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalikal farju aw yukazzibuhu. Nah Nabi SAW, Nabi kata ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Bagi setiap orang ni ada share dia. Ada dia punya ni bagi zina. Lagu mana tu? Maka dua mata itu berzina keduanya. Mata pun zina juga. Yang ni zina mata. Lagu mana zina mata tu? Dan kedua mata tu memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Dia tengok kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil zina mata. Tapi wak zina mata ni tak kena hudud lah. Tak masuk oleh hukum hudud lah. Ni. Tapi berdosa dia tu, berdosa melihat kepada perkara yang diharamkan Allah. Tapi dosa dia bukan dosa zina supaya dosa besar tu, dia dosa kecil. Walaupun dosa ni tidak sebesar dosa zina, tapi kesal dia kepada hati kita sangat-sangat besar. Batulah hati manusia ni seumpama kain putih. Kain putih. Bila mana seorang manusia dia buat maksiat kepada Allah, sekali dia buat maksiat, hati dia akan ada satu tompok hitam di hati dia. Buat kali kedua ada pula tompok hitam. Kali ketiga, kali keempat, boleh sampai berjuta-juta kali, maka hati yang putih asalnya akan jadi hitam. Batu kena bertaubat sentiasa. Supaya hati kita ni sentiasa suci. Dia hati kita ni, kita perumpamaan dia serupa sing dapur. Kalau sing tu bersih, comel, cawes butir pun tak ada dalam sing. Tak? Tiba-tiba anak minum air, tak cawes dalam sing, tak basuh. Kita tengok sakit mata selalu. Tak basuh pula ni. Jadi kita pula pergi basuh, cuci. Tak boleh tengok ada cawes butir pun tak boleh. Suduso je. Pergi basuh lalu. Sakit mata. Tapi kalau time backwah kalut. Dia tengok kalut tak ada nak basuh tak. Ada pinggir 4-5 butir dengan dagingnya, dengan tulangnya, dengan air, dengan ikan campur belaka. Penuh dalam itu. Anak kita minum air letak dalam itu. Kita tak berasa kau satu. Betul tak? Dia banyak-banyak lajak tak berasa kau satu. Biarlah tunggak garai sikit jadi gitu, betul tak? Tak ada berasa nak cuci selalu. Begitulah maksiat sebenarnya, tuan-tuan. Bila mana kita buat maksiat, hati yang asalnya bersih, sekali dia buat maksiat, terus rasa nak bertaubat. Rasa takut kepada Allah Ta'ala, takut dia mati, tak ada taubat. Itu hati yang bersih. Tapi kalau dia cemar, barang banyak dah dalam sing, penuh atas dapur tu. Maka letak pinggir 2-3 pun serupa je. Tak berasa nak basuh, tak berasa nak cuci. Begitu juga hati yang penuh dengan maksiat, maka nak bertaubat tu lagi sukar. Sebab tu beza orang ni tak. Kadang-kadang buat maksiat, ada orang tu dia buat maksiat sikit je, tapi dia menangis, bertaubat, menangis, mohon ampun, istighfar kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang mana dia buat dosa banyak lagi, bukan setakat dosa kecil, dosa besar pun dia buat, tapi hati dia tak berasa apa. Relax gitu hati, tenang. Tak apa, nanti nak mati kita taubat. Boleh kecek gitu pula. Tu bahaya dah. Tu menunjukkan bahawasanya hati kotor, hati cemar. Tu. Baik.
Tu Nabi kata mata yang berzina, yang ni mata yang melihat kepada perkara yang tidak harus untuk dilihatnya, haram untuk dilihat. Dan kedua tangan itu berzina. Kedua tangan itu berzina, keduanya berzina juga dua tangan itu. Dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menamparnya. Ngono tangan ni dia tapa benda yang diharamkan. Tapa muka anak contoh. Dia kalau buat muka ni diharamkan. Haram nak tapa muka orang. Ni bahagian muka ni bahagian yang mulia. Tak nak kata ni tak semayang. Keras dah tak semayang tu tak. Tapi tak boleh dengan muka. Nak pukul di kaki misalnya, di betih. Betih tu katok dah derah tak apa. Tapi jangan sampai patah sudahlah. Tapi nak tapa muka ni tak boleh. Muka ni benda yang mulia, tempat yang mulia. Apatah lagi kalau muka tu muka orang yang lemah daripada kita. Muka bini, tapa bini. Allah. Tak gamuk tapa bini ni. Isteri bukan untuk ditampar. Allah Taala buat dia tu nak suruh kita ni ke juru, ke dekat Allah Taala. Tu tujuan dijadikan isteri. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Supaya kamu tinggal bersama dengan dia, kamu tenang duduk dengan dia. Dia Taala ciptakan pula mawaddah, rasa kasih sayang, cinta mencintai, dan juga rahmat antara satu sama lain. Tiba-tiba ke atas ni, moga dia gagah pada bini dia, dia tak puas hati. Naik tangan, jangan, berdosa tu. Lepas tu dia tak dengar awak kita. Dia deraka kita. Waktu cerita lain. Bak dia deraka, dia kata tu lagu lain cara penyelesaian dia. Bukan dengan akad tangan. Tak boleh akad tangan. Nak akad tangan panggil tak apa. Akad tangan muka tu tak boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Dia ada cara dia lah. Dalam Islam ni dia ada kaedah dia. Kalau isteri tak dengar kata, isteri tak semaya, tak dengar kata, malah kohong tu tak. Tak saya bantu urusan rumah tangga. Dia ada cara-cara dia lah. Tu. Jadi kedua tangan tu berzina dengan maksud bermaksiat bila mana menampar menampar akan yang dilarang menamparnya. Dan kedua kaki berzina keduanya. Kaki pula berzina. Lagu mana zina kaki tu? Dan zina keduanya, yang zina kaki tu, berjalan ke tempat yang haram, berjalan kepadanya, pergi tempat-tempat haram. Tempat-tempat yang boleh bawa kita ni kepada perkara yang haram pun tak boleh jugalah. Tak. Mana tu disko? Tu jelas dah. Tak, disko, kelab malam, rumah pelacuran, tu jelas ada haram. Kadang-kadang tempat watak skor pun ada. Mana? Kedai. Contoh lah. Kedai orang pergi minum air je sebenarnya. Tak. Tapi sebab dengan minum air tu, asal minum air 5 minit, tapi jadi sejam duduk ngopak. Duduk ngopak korang tu, duduk ngopak korang ni. Tak. Jadi asalnya boleh pergi je. Tapi kalau kita pergi, menyebabkan kita ni terjerumus dalam maksiat ngopak, maka tak boleh pergi. Dia tak payah pergi, boleh lagi je. Pergi kedai tu agak apa? Hai hamba je dengar je. Tak kata gapo hamba. Tak kata gapo. Orang lain je dekat cek tu. Ngopak-ngopak tu orang lain, hamba dia senyap, dia dengar je. Dia dosa dia sama banyak. Dosa orang dengar dengan dosa orang kecek sama banyak ya, bab ngopak ni. Cuma kalau orang kecek pasal kecek ni lebih sikit sebab dia kecek banyak. Tak. Dia pergi sini dia kecek, dia ngopak pergi sana kecek banyak ngopak.
Jadi orang dengar ni kalau tak ada orang kecek dia tak dengar. Situ yang beza dah. Tapi nisbah mengupak tu dosa sama banyak. Orang kecek dengan orang dengar. Jadi dengar mengupak pun dosa juga dah. Dosa juga. Dia sebenarnya orang yang suka kepada mengupak ni, mentaliti dia ni mentaliti kelas rendah sebenarnya. Nah, berhi dengar orang kecek benda tak comel pasal orang lain. Hati dia ni berhi dengar, sedap tajuk ni. Duk makan, berhenti makan. Nah, dengar lagi orang mengupak. Tu. Mentaliti kelas rendah nah. Rendah. Sebab orang yang mentaliti kelas tinggi, dia tak kecek pasal orang. Dia kecek tentang idea. Dia kecek tentang gagasan, wawasan. Idea lagu mana. Tu dari sudut mentaliti orang. Nah. Baik. Jadi kaki berzina dengan cara mana? Dengan cara berjalan ke tempat yang diharamkan berjalan kepadanya. Dan bermula mulut itu berzina. Zina mulut lagu mana? Dan berzina ia dengan zinanya mengucup akan yang tiada halal dikucup. Ada siung benda yang tidak halal untuk dia siung. Nah. Siung anak dara orang. Tak. Guna mulut. Jadi misalnya itu dikira zina mulut. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia. Hati itulah yang akan berkehendak dan mencita-citakan oleh hati, dan membenarkan akan yang demikian itu oleh farash. Yani dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu, atau mendustakan ia farash akan dia akan zina. Ataupun farah tu dia pun mendustakan, dia berpaling daripada dosa tersebut dengan bahawa tertegah ia daripada zina. Nampak? Jadi start daripada mata, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian mulut. Tu mula-mula asas silahnya tak berasal daripada mata belakang. Zina yang sebenar tu asal daripada mata. Kalau awal-awal dia tak tengok je tu tak. Dia tengok sekali pun dia silap. Seolah-olah macam dia silap tengok lah. Dia pun tunduk ke pandangan. Berlaku tak zina hujung kali tu? Zina ngelah kali. Takkan berlaku. Tapi kalau dia tengok, sedap relih ni. Dia pun berjalan pergi dekat. Mula-mula zina mata, tengok tak? Dia pun berjalan pergi dekat zina kaki. Untuk buah-buah walau tertampar. Padahal sengaja tak? Sengaja situ. Zina tangan. Tak? Bila mana situ? Sedaplah pula. Pegang tangan. Zina tangan. Lama-lama siung mulut. Misalnya tak? Jadi zina mulut. Gelah kali bawa kepada zina yang sebenar. Itulah hasil daripada mata. Tengok bahaya tak bahaya mata tu. Mata so ya. Boleh bawa kepada zina yang sebenar. Wal iyazubillah. Kalau orang jaga pandangan, dia tengok kepada kalau dia tertengok kepada perkara haram, terus dia tunduk ke pandangan, insya-Allah akan terjaga daripada zina. Setakat hamba duk perhati kelih setakat hidup ni tak, dia tak ada orang sekali tengok pegang tangan aja masuk hotel tak ada gitu. Dia mula-mula start dengan tengok, lepas tengok dia buah, ambil nombor telefon, duk berubur lama kelamaan orang puan ni percaya dah kau orang lelaki ni. Ajak pergi makan, ajak pergi minum gitu dulu. Ajak naik motor, ajak naik kereta. Tu. Lama-lama sampai stage yang lebih tinggi lagi, barulah berlaku perzinaan yang sebenar. Dia start dengan zina kecil dulu. Zina mata, zina tangan, zina mulut, zina kaki. Start dengan waktu dulu. Barulah jadi
zina yang besar, zina yang sungguh. Sebab itulah mukaddimah zina tu pun haram dah. Mukaddimah zina pun haram. Bukan setakat zina yang sebenar tu, mukaddimah dia pun haram dah. Permulaan pendahuluan zina tu haram. Tengok pendahuluan zina, pegang, cium, jalan lagi tu. Itu semua pendahuluan kepada zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi zina yang sebenar, wal iyazbillah. Waktu tu boleh jatuh air muka keluarga. Bukan setakat dia malu, keluarga dia malu. Tak? Bila mana tua dah, peristiwa laku lama dah. Tapi lama-lama orang ingat, orang tahu peristiwa tu tak? Tak, dia pun main rasa malu dia. Malu diri dia, malu keluarga dia, malu keturunan dia. Bahkan anak cucu pun akan malu dengan perbuatan tersebut. Bukan setakat keluarga, orang kampung pun malu juga dengan perbuatan tersebut. Tu dah. Allah. Jadi asas silahnya sebab tak jaga mata, tak jaga mata. Menceritakan ini hadis, menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan adapun hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina farash itu dua mata. Jadi ayat asas silah daripada zina farash, zina kemaluan itu adalah bermula dengan zina mata. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia anggota. Jadi kita pun kena perhati dilik. Mata hamba ni nak guna untuk gapo kena guna untuk yang patut sahaja, yang boleh sahaja, yang sepatutnya sahaja. Dan akan apa pekerjaan yang nanti-nanti baginya depan hari gapo nak guna gapo mata kita nak guna untuk melihat anak cucu kita misalnya kita nak simpan lama mata kita ni nak guna, nak tengok anak cucu kita, nak buat ibadat dengan mata, nak ada kegunaan dunia, nak naik kereta, nak bawa kereta guna mata. Maka kita pun tengok pekerjaan ataupun urusan-urusan perkara yang akan kita gunakan bagi mata kita. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Jadi kita pun pelihara lah, jaga mata molek apa ni. Nanti kita akan guna mata kita ni tak? Untuk kegunaan yang lain. Nak baca Quran guna mata. Nak melintah jalan sikit lagi guna mata. Jadi kita pun jaga mata, pelihara mata kita. Tu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Kalaulah kita mata kita ni nak guna tu tengok benda yang besar nanti, kita akan jaga mata kita dah. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Jadi sebelum daripada kaki kita pergi melangkah ke tempat haram, kita pun ingat molek Allah Ta'ala buat kaki hamba ni sikit lagi dengan kaki ni lah hamba akan berjalan dalam kebun syurga, dalam taman-taman syurga, dia berjalan dalam mahligai dalam syurga sikit lagi ni kaki hamba ni. Katak-katak sikit boleh pergi tempat-tempat ni misal bila mana gitu kita pun tengok kepada keindahan syurga dan sebagainya, maka kita pun tak jadilah buat perkara haram. Dan adapun tangan itu, tangan gapo nak guna gapo depan hari tangan kita ni, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan meminumnya. Tangan kita sikit lagi ni, ingat kita akan minum air dari syurga tu. Air mana? Dengan tangan inilah yang akan pegang petik buah-buah dalam syurga, akan makan dalam syurga, minum dalam syurga. Guna tangan ni lah. Jadi layak ke dok tangan yang sama ni atas dunia dulu buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi tangan ni nak makan buah-buah syurga ni, nak makan makanan dalam syurga, nak minum minuman dalam syurga.
tiba-tiba di dunia tangan ni buat maksiat kepada Allah. Tak layak sama sekali. Seperti itulah segala anggota yang lain. Maka mata ni hanya ia mata kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Cara melihat kepada Allah Ta'ala ni tak serupa kita tengok perkara yang baru, makhluk ni. Yang baharu situ maksudnya makhluk tapi molek kalau kita ada kitab tu nama ke kita ada faham yang baharu tu benda baru, bukan benda second hand, bukan tu. Yang baharu situ maksudnya makhluk. Mata kita ni dari syurga sekali lagi kita guna untuk melihat kepada Allah Ta'ala. Jadi tak malu kita dalam syurga nak tengok Allah, atas dunia buat maksiat kepada Allah Ta'ala dengan mata Allah. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Nikmat yang paling besar nikmat melihat Allah, ru'yatullah. Itu nikmat yang paling besar sekali. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia akan mata dengan sehingga-hingga pelihara. Maka sepatutnya kita kejaga mata kita ni dengan sebenar-benar penjagaan. Are tengok kepada maksiat, are tengok kepada orang puas. Bapa tu? Sebab mata kita ni nak tengok Allah Ta'ala di akhirat sekali lagi. Mata kita ni lah yang akan melihat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Pelera molek. Dan dimuliakan dia sehabis dia mata sehabis-habis mulia. Kena muliakan mata kita. Kita tengok perkara-perkara yang indah yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dan bahawa tiada doktor dan bahawa tiada dikotor. Bukan doktor tu. Sekali baca cepat jadi doktor. Dan bahawa tiada dikotor akan dia akan mata dengan memandang akan yang haram. Janganlah kotorkan mata dengan melihat kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Hanya Allah Maha mengetahui. Tu. Jadi kena jagalah mata kita ni. Hamba besar kepada diri hamba sendiri, dan kepada tuan-tuan semua. Marilah sama-sama kita jaga mata kita ni. Ingat molek mata kita ni akan tengok nikmat-nikmat dalam syurga sekali lagi. Nak tengok kepada junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata inilah yang kita akan guna nak tengok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat sekali lagi. Yang mana nikmat syurga yang paling besar sekali, nikmat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita simpan mata ni nak tengok benda-benda yang indah dari syurga sekali lagi. Jadi layak ke tak di dunia ni kita tengok kepada perkara yang keji, perkara yang jijik, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum ni abang sebut tak, bila mana kita tengok kepada orang puas, rasa suka, rasa nak tengok lagi. Jadi kita marilah dalam hati kita tak, bini orang dah. Jadi tak berapa sungguh nak tengok bini orang. Kalau setengah orang tu ikut kau bini orang kau nak tengok, tu waktu tu dahsyat dah tu, teruk dah tu. Kronik dah masalah dia tu. Pertama dia bini orang. Kalau dia bukan bini orang, dia tunai orang. Kalau bukan tunai orang pun dia tak sikit kita. Jadi kita pun tawar lah. Tak apalah tak tengok pun moga dia tak sikit kita dah. Jadi pada habis kan gitu ya. Barulah kita nak didik hati kita ni supaya rasa tawar, rasa tawar dengan maksiat. Tu bukannya rasa manis dengan maksiat, rasa tawar. Tak berasa tak sedap dengan maksiat. Tu. Habis itu. Insya-Allah kita akan sambung fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa ilmuhu atam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah fakkan fi din wa 'allim ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu